Bukhari Kitabul Haid Bismillah. Ya, Kitabul Haid. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haid. Maksudnya hadza kitabu bayani ahkamil haid. Ini adalah kitab berkenaan dengan keterangan hukum ahkam haid. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, ay an hukmil mahid, dan mereka tanya kepada engkau mengenai hukum haid. Qul, katakanlah, huwa, ia adalah, mahid adalah adza, kekotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka hendaklah kamu mengasingkan kaum wanita ketika datang darah itu. Wala taqrabuhunna, dan jangan kamu mendampingi mereka datang darah itu, hatta yatahurna, ay hatta yaghtasilna, sehingga mereka suci bersih daripada selesai mandi. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka dah suci bersih, selesai daripada mandi, habis darah itu,
fa'tuhunna, maka hendaklah kamu datangkan di sisi mereka min haitsu amarakumullahu, dari mana, tepat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kamu, yakni menghalalkan bagi kamu. Innallaha yuhibbut tawwabina at-tawwabina minaz dzunub, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amat menyukai mereka yang bertaubat daripada dosa-dosa, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai mereka yang bersih suci, yakni menjauhi diri daripada jima' dengan wanita datang darah haid, dan datangkan di tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Itulah mereka yang bersih suci daripada kekotoran dan juga menjauhi diri daripada larangan Allah. Mereka lah disebut bersih suci. Imam Bukhari mulakan Kitabul Haid ni dengan ayat ini disebabkan ayat ini merupakan jami' lengkap berkenaan dengan hukum ahkam haid itu. Dalam ayat tadi ada sebut wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan sebelum tu ada qul huwa adza. Adza maksudnya di sini ad-damul khariju fil haid, darah yang keluar ketika datang darah haid itu disebut di sini adza. Wala taqrabuhunna, fa'tazilun nisaa fil mahid. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintah supaya mengasingkan wanita ketika datang darah itu. Asingkan maksud di sini bukan halau mereka keluar daripada rumah, tidak maksud itu. Ini adalah satu perintah pertengahan di antara amalan kaum Yahud dan Nasara. Amalan kaum Yahud ni, apabila wanita datang darah haid, mereka halau keluarkan kaum wanita daripada rumah. Itu pula melampau perbuatan Yahud tu. Nasara pula jenis tak peduli dengan hukum. Cara dia bila wanita datang, mereka macam biasa duduk bersama, jima' setubuh dan sebagainya. Mereka tak peduli dengan datang darah haid dan sebagainya. Sebab tu maksud fa'tazilun nisa, ulama mufassirin kata itu adalah hukum pertengahan
amalan Yahud dan Nasara, maknanya tidak perlu keluarkan wanita datang darah itu daripada rumah, dan juga tidak boleh bergaul seperti mana Nasara lakukan. Antara dua tu, maknanya wanita datang darah haid boleh duduk di rumah, boleh duduk bersama dengan suami, makan, minum, tidur bersama, tak ngapa. Yang tak bolehnya jima' dengan wanita datang darah itu. Itulah sebab i'tizalun nisa fil mahid ni merupakan satu perintah pertengahan di antara amalan Yahud dan Nasara. Maknanya tidak perlu keluarkan isteri, tidak perlu setubuh dengan wanita datang darah itu. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, jangan kamu mendampingi. Maksud taqrabu, mendampingi ini makna umum, maksudnya langsung tidak boleh mendekati dengan wanita itu, seolah-olah tidak boleh duduk bersama, tak boleh makan, minum, tidur bersama. Itu dapat dipahami daripada maksud umum tu, tapi disebabkan ada hadis-hadis yang mana Rasulullah SAW sendiri tidur bersama dengan Ummul Mukminin datang darah haid, makan bersama, di mana Aisyah letak mulut dia minum air daripada gelas. Di situlah Rasulullah SAW letak mulut dia minum. Dan juga di mana tempat Aisyah gigit isi yang lekat di tulang, di situ juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigit, menunjukkan tubuh badan wanita yang datang darah haid ni tidak najis, boleh duduk bersama, boleh makan minum bersama, boleh tidur bersama. Jadi hadis-hadis itu mengkhususkan, mengecualikan umum yang ada, larangan umum yang ada dalam ayat tadi. Babun kaifa kana bad'ul haid, bab datang menceritakan bagaimana cara ataupun keadaan menjadi permulaan datang darah itu. Kita mula mengaji Bukhari itu, di situ ada kitab babun kaifa kana bada'ul wahyi. Ada bab kegunaan kalimah yang sama, kaifa kana bada'u. Cuma situ bada'ul wahyi, di sini bada'ul haid. Mengikut kajian daripada muhaddisin kata dalam kitab Bukhari ini ada 30 bab yang Imam Bukhari guna terjematul bab dengan cara seperti ini. Babun kaifa kana bad'ul wahyi, kaifa kana bad'ul adhani, kaifa kana bad'ul haid. Jadi cara seperti ini, terjematul bab bentuk begini, katanya muhaddisin dalam Bukhari ada 30 bab. Yang ni kaifa kana bad'ul haid ini, katanya mereka bab yang ketiga daripada 30 bab tu.
Jadi daripada bab ni Imam Bukhari menghendaki menceritakan ketika mana mula haid itu. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza ay al-haid syai'un ay amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yakni haid ni merupakan satu perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala menentukan perkara itu di atas anak betina Nabi Adam, anak-anak betina Nabi Adam. Wa qala ba'duhum, dan setengah daripada mereka, yakni sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dan Aisyah. Ba'duhum maksud di sini Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, pandangan mereka adalah berkenaan dengan haid ni. Permulaan haid itu kana awwalu ma ursilal haidu ala bani Israel ay ala nisa'i bani Israel. Permulaan haid yang dilepas itu ialah ke atas wanita-wanita kaum Bani Israel. Wa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru. Wa hadithun Nabi, maksudnya ini kataan daripada Imam Bukhari, maknanya qala Abu Abdullah wa hadithun Nabi aksaru. Imam Abu Abdullah Al-Bukhari dia kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan permulaan darah haid ni ada banyak. Itu Imam Bukhari maksud dengan hadis yang kita akan baca selepas ni. Di situ ada hadza amrun katabahullahu ala banati Adam, isyarat kepada tu. Jadi maksudnya di sini Aisyah dan juga Abdullah bin Mas'ud, di sisi mereka permulaan darah haid ni mula pada wanita kaum Bani Israel. Memang itu ada dalam riwayat-riwayat pun ada sebut. Maksud riwayat ni di kalangan Bani Israel, mereka apabila sembahyang, mereka sembahyang bersama kaum lelaki, kaum wanita. Ketika sujud, kaum lelaki sujud, kaum wanita ni mereka tak ikut sujud, berdiri. Kemudian mereka tengok ataupun mengitai kaum lelaki. Jadi sebab tu sebagai memberi balasan terhadap mereka, Allah Subhanahu wa taala datangkan darah haid bagi kaum Bani Israel, wanita di kalangan kaum Bani Israel itu, supaya mereka tidak boleh datang di masjid sembahyang bersama dengan kaum lelaki itu, disebabkan perbuatan keji mereka sebagai
balasan kepada kaum wanita di kalangan Bani Israel. Jadi disebabkan ada riwayat-riwayat menyebut berkenaan dengan kaum wanita di kalangan Bani Israel, setengah sahabiah seperti Abdullah bin Mas'ud dan Aisyah, mereka berpendapat begitu. Maknanya di sisi sebahagian sahabat, mereka kira permulaan darah itu mula pada kaum wanita Bani Israel. Jadi berdasarkan sabdaan Rasulullah SAW, ada menyebut permulaan darah itu mula daripada Hawa, dan ada pula riwayat-riwayat menyebut mula pada kaum wanita Bani Israel. Jadi ulama muhaddisin selaraskan dua percanggahan itu. Kata mereka memang permulaan sebenar itu mula daripada Hawa, kemudian dikuatkan pada masa wanita-wanita kaum Bani Israel itu. Maknanya ketika itu lebih nyata berkenaan dengan datang darah haid sani. Jadi maksudnya kedua-dua pendapat boleh terima dalam bab ni. Jadi Imam Bukhari, walaupun dia sebut di sini awwalu ma ursilal haidu ala Bani Israel, pendapat sebahagian sahabat tu, kemudian dia isyarat dengan hadisun Nabi aksar ni, nampaknya Imam Bukhari tarjih kepada hadis hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Maknanya permulaan darah itu mula daripada Hawa. Babul amri bin nufasa'i idza nufisna. Bab ini berkenaan dengan perintah, ada kaitan dengan nifas. Apabila kaum wanita nifas, maksud nifas di sini haid, maksudnya perintah berkenaan dengan darah haid. Perintah berkenaan dengan darah haid apabila kaum wanita datang darah haid. Kalimah nifas ni ada juga guna dengan makna haid. Kadang-kadang kalimah dhahika, fadhahikat, biasa kita tahu dhahika ni, dhahik ni ketawa, tapi ada juga dalam hadis-hadis guna ataupun dalam ayat Quran pun ada fadhahikat wa mar'atuhu qa'imatun. Fadhahikat ay hadat, maknanya kalimah dhahikat juga kadang memberi makna haid, datang darah haid. Begitu juga kalimah nifas.
Ada juga terkadang guna untuk makna darah haid itu. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج. Qasim kata, aku dengar Aisyah kata, kami keluar tujuannya untuk haji. Kami keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Kami tidak menganggap, tidak dilihat, maksudnya kami tidak menganggap malaikat haji. Maksudnya anggapan kami, cita-cita kami keluar daripada Madinah ni tujuan untuk mengerjakan haji. Falamma kunna bisarifa hidtu, ketika kami tiba di tempat bernama Sarif. Sarif ni sejauh lebih kurang 9 ataupun 10 batu daripada Mekah. Maknanya hampir nak sampai Mekah, 9 ataupun 10 batu lagi. Di situ Aisyah datang darah haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di sisiku sedang aku menangis. Dalam keadaan Aisyah sedang menangis, Nabi sallallahu masuk sampai mai di sisi Aisyah. Faqala ma laki, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya, apa terjadi bagi engkau? Anufisti, ay hal hidti, adakah engkau datang darah haid? Qultu na'am, ay na'am. Nufistu, ay hidtu. Aku jawab kata, ya Rasulullah, saya datang darah haid. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadha, ay hadal haidu, sesungguhnya ini adalah datang darah haid, ini adalah amrun ay sya'nun katabahullahu ala banati Adam, satu keadaan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala dah pun menentukan keadaan itu, urusan itu, perkara itu di atas anak-anak perempuan daripada Nabi Adam tu. faqdi ay addi ma yaqdi, maka hendaklah engkau tunaikan, lakukan amalan-amalan yang mana orang-orang haji lakukan itu. Ghaira an la tatufi bil baiti, an la tatufi la zaidah, ghaira an la tatufi bil bait, selain daripada tawaf Baitullah, kecuali tawaf Baitullah. Amalan haji lain, manasik haji lain semua buatlah seperti mana orang buat haji itu buat, cuma jangan tawaf Baitullah. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam larang Aisyah
tawaf Baitullah dalam keadaan datang darah haid itu? Sebab tawaf ni dilakukan di dalam di kawasan Masjidil Haram. Dilakukan di masjid. Wanita datang darah haid dilarang dia masuk dalam masjid, pergi kepada masjid. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ketika tu, maksudnya selain tawaf mengelilingi Kaabah, yang lain boleh buat. Wanita ni apabila dia datang darah haid, dia dengan sendiri tidak wajib sembahyang. Wanita pergi masjid tujuannya untuk ibadat, untuk sembahyang. Apabila dia datang darah haid, Allah sendiri dah bagi cuti, tak perlu sembahyang. Jadi alasan illah wanita pergi masjid tu ketika tu tidak ada. Maknanya pergi masjid ni tujuan untuk sembahyang. Sembahyang perlu kepada kebersihan, bersih daripada junub, datang darah haid dengan wudu. Jadi semua syarat-syarat sah sembahyang tidak ada pada wanita datang darah haid itu. Jadi sebab tu dia tak perlu pergi masjid dan tak boleh masuk dalam masjid. Itulah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benar Aisyah tawaf Baitullah. Qalat, Aisyah kata, وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sembelih lembu bagi pihak isteri-isteri dia, maksudnya dengan mendapat kebenaran daripada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadhiyah, sembelih lembu Jadi setengah ulama bagi tahu maksud di sini sembelih lembu bagi pihak isteri-isteri itu merupakan bayar dam bagi haji tamattu'. Ketika itu Nabi SAW sembelih bagi pihak isteri-isteri dia seekor lembu itu. Jadi daripada hadis ni dapati istilah apa nama nifas sani boleh guna untuk darah haid. Dan juga yang kedua, wanita datang darah haid selain daripada amalan tawaf Baitullah, yang lain harus dia lakukan hanya tawaf Baitullah. Disebabkan tawaf tu lakukan di Masjidil Haram. Wanita datang darah haid dilarang masuk dalam masjid. Dan satu lagi, ada sesetengah riwayat menyatakan tawaf ni merupakan sembahyang. Ada menyebut begitu. Jadi sembahyang seperti mana perlu taharah,
begitu juga tawaf juga perlu kepada taharah. Sebab tu Nabi SAW larang Aisyah buat tawaf ketika tu. Babu ghaslil haidi ra'sa zawjiha wa tarjilihi. Bab ini basuh cuci kepala suaminya oleh wanita datang darah itu. Wanita datang darah itu boleh khidmat suami dia, boleh basuh cuci rambut kepala suami dia, wa tarjilihi, dan juga boleh menyisir rambut suami. Haddatsana Abdullah bin Yusuf قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل أي كنت أمتشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aisyah kata, saya biasanya menyisir rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'sa Rasulillah ay sya'ra Rasulillah wa ana haidun, padahal saya adalah wanita datang darah haid. Maksud Imam Bukhari daripada terjematul bab ni, dia nak mengecualikan daripada umum larangan yang ada dalam ayat tadi. Dalam ayat itu ada sebut wala taqrabuhunna hatta yatahurna, jangan kamu mendampingi, menghampiri kaum wanita datang darah itu sehingga mereka bersih, cuci dari setelah mereka mandi. Jadi umum daripada ayat sani, larangan daripada ayat sani menunjukkan segala jenis mendampingi wanita ni tidak boleh. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni hendak menyatakan ada beberapa perkara dikecualikan daripada maksud wala taqrabuhunna hatta yathurna itu, dan hendak menyatakan daripada sini dengan wanita datang darah itu hanya tidak boleh jima, yang lain duduk bersama, makan minum bersama, dan juga mengambil khidmat ataupun menerima layanan daripada isteri, seperti basuh cuci kepala, sisir rambut dan sebagainya. Wanita boleh lakukan. Satu lagi, kalau kita tengok dalam hadis apa yang Imam Bukhari sebut dalam terjematul bab, dua perkara tu hanya kita dapati satu perkara saja, satu lagi tidak ada. Maksudnya dalam terjematul bab ada dua pekerjaan daripada wanita datang darah haid. Pertama, basuh cuci rambut kepala. Yang kedua, menyisir rambut, menyikat rambut kepala. Bila tengok dalam hadis tu hanya ada sebut berkenaan dengan sisir rambut kepala saja, sikat rambut kepala saja. Tidak ada sebut
basuh cuci rambut kepala Rasulullah SAW itu tidak ada sebut. Berdasarkan kaedah Imam Bukhari ini, terjematul bab yang dia sebut sebelum hadis itu adalah merupakan ijtihad dia. Itulah yang disebut fiqhul Bukhari fi tarajumihi, fiqh yakni ijtihad Imam Bukhari terserlah pada terjematul bab. Dan yang kedua, apa yang Imam Bukhari sebut dalam terjematul bab sebagai ijtihad dia bawa hadis di bawah terjematul bab tu sebagai dalil bagi ijtihad dia. Maknanya apa yang Imam Bukhari sebut dalam terjematul bab tu kita akan jumpa dalam hadis. Akan ada, itulah bahagian hadis seperti kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah. Bahagian hadis, daripada bahagian hadis itulah, potongan hadis itulah Imam Bukhari keluarkan hukum yang kata boleh sisir rambut kepala suami oleh isteri datang darah itu. Maknanya setiap ijtihad Imam Bukhari mesti ada dalil. Akan jumpa dalam hadis tu dari mana dia ijtihad hukum tu. Tapi bagi terjematul bab ni yang ada dua amalan, basuh cuci rambut kepala dan sisir rambut kepala ni, dalam hadis hanya ada satu. Nabi bernama Aisyah sebut berkenaan dengan sikat rambut saja, basuh cuci kepala tak ada. Jadi ulama muhaddisin kata wa ulhiqa bihil ghasl qiyasan. Imam Bukhari qiyas dengan kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah tu. Qiyas dengan sisi rambut kepala tu, Imam Bukhari buat hukum basuh cuci kepala pun boleh. Maknanya buat bandingan dengan sikat rambut kepala tu, ambil hukum basuh cuci rambut kepala pun boleh. Jadi Imam Bukhari juga guna qiyas. Jadi ada sebahagian orang, sesetengah orang, mereka mau Quran sunnah saja. Mereka tak berapa nak terima ijma' dan mereka tak mau pakai qiyas. Jadi adillah arba'ah, ada 4: Quran, sunnah, ijma', qiyas. Mereka hanya ambil separuh saja, Quran sunnah, ijma', qiyas mereka tolak. Imam Bukhari pakai qiyas boleh, mereka tak mau pakai qiyas, tapi selalunya mereka bawa mau hadis sahih, mau Bukhari. Tapi kita dapati banyak perkara cara mereka sendiri bercanggah dengan kehendak Imam Bukhari. Ini salah satu. Mereka tak sudi menerima qiyas, tapi Imam Bukhari pakai qiyas. Dalam bab ni Hafiz Ibn Hajar kata wa ulhiqa bihil ghaslu qiyasan. Dalam bab ni dihubungi, dimasukkan berkenaan dengan basuh cuci rambut kepala tu sebagai qiyas. Jadi Imam Bukhari guna qiyas, tentukan hukum berkenaan dengan basuh cuci rambut kepala tu.
haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham bin Yusuf أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة riwayat daripada Hisham bin Urwah daripada Urwah bin Zubair annahu su'ila Urwah ditanya orang atakdumunil haidu أو تدنو مني المرأة وهي جنوب bolehkah wanita datang darah itu melayani aku ataupun bolehkah wanita datang wanita yang junub mendekati aku. Jadi dua soalan, dua jenis. Pertanyaan pertama berkenaan dengan wanita datang darah haid. Yang kedua berkenaan dengan wanita junub. Faqala Urwatu, maka jawab kata Urwah, kullu zalika, semuanya itu maksudnya melayani ataupun mendekati, kesemuanya itu alayya hayyinun ay sahlun, mudah bagi aku, maknanya senang saja, tidak menjadi masalah. Wa kullu zalika takhdumuni, dan setiap itu maksudnya setiap wanita, setiap kali wanita datang darah haid dan juga junub, takhdumuni, dia tu melayani aku. Walaysa ala ahadin, dan walaysa ala ahadin fi dhalika ba'sun ay harajun, walaysa haraj, tidak mengapa, maksudnya boleh di atas salah seorang pada urusan itu, urusan melayani, menerima layanan daripada wanita datang darah haid ataupun wanita junub mendampingi, semua itu tidak mengapa. Akhbaratni Aisyah, setelah dia jawab begitu sebagai dalil apa yang dia kata tu, dia pun bagi tahu riwayat dia terima daripada Aisyah tu. Katanya Urwah, Aisyah memberitahu aku annaha kanat turajjilu, ta'ni ra'sa Rasulillah, dia menyikat rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya haidun, sedang dia adalah seorang wanita datang darah haid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mujawirun ay mu'takifun fil masjid. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang beriktikaf dalam masjid. Mujawir makna yang beriktikaf. Mujawirun ay mu'takifun, yudni laha, yudni ay yaqrubu ra'sahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendampingkan, mendekatkan kepala dia baginya, bagi Aisyah, supaya Aisyah khidmat
sisir rambut. Wahia fi hujratiha, sedang Aisyah ada pada hujrah, bilik dia. Jadi Aisyah tidak masuk dalam masjid, Nabi SAW ada dalam masjid. Hanya Nabi SAW Allah kepala dia supaya Aisyah khidmat sisir rambut dan sebagainya. Faturajjiluhu ay faturajjilu sya'ra ra'si Rasulillah, maka Aisyah menyisir rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya haidun, sedang dia Aisyah itu adalah wanita datang darah haid. Babu qira'atir rajuli fi hijri imra'atihi wa hiya haidun. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan bacaan Al-Quran oleh seseorang fi bermakna ala ay ala hijri imra'atihi, dalam keadaan menyandar di atas riba wanitanya, istrinya. Wahia haidun, sedang wanita itu adalah wanita datang darah haid. Maknanya lelaki dia ada di atas riba istri dia, maknanya kepala lelaki itu ada pada riba istri itu dalam keadaan datang darah haid. Jadi atas riba istri sani, lelaki itu baca Quran, boleh ataupun tidak. Wa kana Abu Wa'ilin yursilu khadimahu. Abu Wa'il tabi'i masyhur, teman rapat dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia hantar pelayan dia, khadam dia. Khadim tu wahia haidun, wanita tu dalam keadaan datang darah haid. Dia hantar ila Abi Razin, iaitu Mas'ud bin Malik. Razin nama dia Mas'ud, Abi Razin ni Mas'ud bin Malik. Abi Razin tu gelaran dia, nama dia Mas'ud bin Malik. Jadi Abu Wa'il tu nama Syaqiq bin Salamah. Dia hantar khadim dia tu kepada Mas'ud bin Malik Abi Razin, fata'tihi bil mushafi, supaya khadim wanita datang darah haid sani membawa datang kepadanya pada Abu Wa'il dengan mushaf Al-Quran. Fatumsikuhu bi'ilaqatihi, maka khadim tu wanita datang darah haid sani memegang Al-Quran dengan tangkainya. Ada big isi Al-Quran, ada tangkai, dia pegang di tangkai itu, bawa balik serah kepada Abu Wa'il. Jadi daripada terjematul bab dan asar ni, Imam Bukhari maksudnya dia nak menyatakan wanita datang darah haid ni, walaupun dia sendiri tak boleh baca Quran,
kalaulah ada orang ada di atas riba dia baca Quran, itu harus. Imam Bukhari nak menyatakan keharusan itu. Dan yang kedua, di sini Imam Bukhari nak menyatakan ikhtilaf yang ada di kalangan a'immah, sama ada wanita datang darah itu boleh angkat, boleh pegang, boleh bawa pergi mai dengan sebahagian daripada Al-Quran itu. Di situ ada khilaf a'immah. Jadi daripada asar Abu Wa'il Sani, Imam Bukhari isyarat kepada itu. Di sisi Hanafiyah dan Hanabilah, kalau orang tu angkat Quran dengan sebahagian daripada Al-Quran tu, maksudnya seperti tadi, ambil, pegang, tangkai, beg dan sebagainya, angkat Quran tu, itu boleh. Jadi di sisi Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak boleh angkat begitu. Jadi maksudnya di sini pendapat Imam Bukhari bersama dengan pandangan daripada ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Haddatsana Abu Nu'aym al-Fadl bin Dukain sami'a Zuhairan an Mansur bin Safiyata anna ummahu haddatsathu أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. Aisyah menceritakan kepada maknya Mansur, iaitu Safiyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u, bersandar pada riba aku sedang aku adalah wanita datang darah haid. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, maknanya atas riba Aisyah dalam keadaan datang darah haid itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Jadi daripada situ Imam Bukhari nak sabitkan boleh baca Quran berhampiran dengan wanita datang darah itu. Dan juga daripada asal Imam Bukhari sabitkan boleh membawa, mengangkat Al-Quran yang ada dalam beg dan sebagainya, angkat melalui tangkai dia, boleh boleh angkat, boleh bawa pergi mai. Itu yang Imam Bukhari sabitkan daripada bab ini. InsyaAllah sambung bab man saman nifasa haitan, insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, astaghfirullah. Ya. Minggu depan cuti deh. Itu salah umur.